dengan sesi live FB Queen. Oh, tak dengar suara ya Muhammad Syaril. Ketika Sagawi tak dengar suara. Okey dah. Boleh dengar kalau ada apa masalah boleh komen terus. Okey, terima kasih yang para hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya hari ini. Kemungkinan ada separuh-separuh yang dah kenal, ada yang tak kenal kan. Tapi tak apalah. Kita katakan kita buat sesi pengenalan sikit. Orang kata tak kenal, maka tak mesra. Okey, nama saya Abdul Syahid bin Ridwan. Saya salah seorang daripada pensyarah daripada Jabatan Al-Quran Sunnah, Fakulti Keilmuan Islam, Kolej Multi Islam Melaka. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan dengan satu slot yang kita namakan At-Tahsin Al-Qira'ah. Tahsin Al-Qira'ah, kesalahan lazim dalam bacaan dalam surah Al-Fatihah. Okey, dah dengar? Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, settle. Okey, seperti jelas. Okey, sebelum kita mulakan sesi pengajian kita ni tuan-tuan, perkongsian kita ni, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, dan saya mohon tuan-tuan mendoakan khusus untuk rakan seperjuangan kami di Kolej Islam Melaka ni yang ada beberapa kehilangan orang tersayang, termasuk ahli keluarga dia, iaitu Ustazah Atirah daripada Fakulti Keilmuan Islam, arwah ayah dia, Ustazah Syarina, arwah ayah dia, Puan Adila yang baru-baru ni, suami dia. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan apabila kita dengar je orang kehilangan ni tuan-tuan, saya pribadilah saya teringat dengan ayat Quran yang Allah Subhanahu taala sebut dalam Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin. Dan sesungguhnya kami akan menguji setiap daripada kamu ni manusia, bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu yang takut. Kita takut macam-macam lah, macam contoh wabak sekarang kan, wal ju' dan kelaparan, manaqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta dan tanaman, hasil pekerjaan. Wabashshiris sabirin, Quran sebut, bagilah kata-kata gembira kepada orang yang bersabar. Sebab tu kita mengharapkan tuan-tuan mendoakan siapa-siapa yang kehilangan ni. First kali kita akan mengharapkan dia bersabar. Lepas tu ayat tu sambung, allazina iza asabathum musibah, yang mana apabila seseorang tu kena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mereka berkata sesungguhnya kami ini hanya daripada Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah mendapat kebanyakan kurniaan, kebanyakan rahmat daripada Allah SWT, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, insyaAllah tuan-tuan kita Muslihin Husaini, mulut manis entah ni, Masya Allah kacak sungguh. Itu semua Tuan Muslihin Husaini Zul Hazimi. Okey, sebelum kita mula ni, kita nak tanya dulu lah. Dalam poster tu ditulis Tahsin Al-Qira'ah. Tahsin Al-Qira'ah. Kita pun tanya, apa maksud Tahsin Al-Qira'ah ni? Apa maksud tahsin? Kita pun tanya. Mungkin ada sebahagian dah tahu. Okey, siapa yang dah tahu tu boleh komen Tahsin, apa maksud dia? Tahsin Al-Qira'ah, kesalahan lazim bacaan dalam surah Fatihah. Okey, ulama membahaskan tahsin ni, kita katakan dari segi istilah dia bermaksud mencantikkan, memperbaiki, mengindahkan.
Lebih kurang macam tu lah tuan. Mempindahkan. Al-qiraah yakni bacaan. Bacaan apa? Bacaan Al-Quran yang kita nak fokus hari ni. Okey. Kita pun tahu tuan-tuan. Kita pun tanya sebab apa beria nak tahsin ni? Sebab apa nak beria tahsin ni? Sebelum kita masuk program tahsin ni, bacaan ni, kita akan ada pengenalan sikit lah. Kita pun katakan, kita pun tahu baca Quran wajib Ustaz. Baca Quran wajib bertajwid. Kalau tak bertajwid nanti dah berdosa pula. Berdosa pula tuan kan. Lepas tu kita pun katakan dari segi tajwid pun, masuk tajwid pun tahsin wal itqan, masuk memperendahkan, memperbaiki dan mendalami. Cuma tajwid ni ulama bahaskan dalam kitab tajwid ada dua tuan-tuan, ada dua. Tajwid amali dengan tajwid ilmi. Tajwid amali dengan tajwid ilmi. Cuba tulis tuan-tuan, tajwid amali, tajwid ilmi. Saya bukan nak paksa tuan-tuan tulis je. Sebab apa? Ilmu ni pepatah Arab sebut al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduh. Maksud dia ilmu ni dia macam ibarat apa? Binatang buas, dan penulisan itulah yang akan mengikatkannya. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan tulis kat bawah tu komen tu, tuan-tuan ingatlah kan. Okey, tadi kita kembali kepada tajwid tadi. Tajwid ada dua. Ada tajwid amali, tajwid ilmi. Tajwid ilmi ni yang kita belajar hukum tajwid secara teori. Apa hukum tajwidnya? Ikhfa, idgham, izhar, dan sebagainya lah. Tafkhim, tarqiq. Itu dari segi ilmi, teori. Yang kedua, dari segi amali. Amali ni dari segi bacaan. Bacaan kita, bacaan Al-Quran tu. Bacaan Al-Quran tu ialah yang kita katakan cara menyebut setiap huruf. Macam mana cara menyebut huruf kha, sa, huruf-huruf semua hijaiyah, dan cara bacaan dia apabila bertembung dengan huruf lain. Itu tajwid amali. Ada dua. Sekarang ni kita berkata, apa hukum dia dua ni Ustaz? Tajwid ilmi ni hukum dia, ulama bahaskan hukum dia fardu kifayah. Maksud ada satu kelompok tempat tu, ada seorang dah belajar, okey, dia tahu teori, tanya hukum apa-apa dia tahu. Yang kedua pula, tajwid amali ni, ni yang bahaya tuan. Bukan bahaya, ini yang kita ambil berat lah. Tajwid amali ni cara membaca dia, hukum dia fardu ain. Fardu ain, maksud fardu ain tu wajib ke atas setiap muslim dan muslimat. Okey, itu maksud tahsin dengan maksud tahsin dan pengenalan tajwid. Kita masuk pula. Okey, bila kita dah baca Quran, Ustaz saya dah tahu dah. Saya dah tahu dah hukum apa tajwid amali, tajwid ilmi ni. Bila kita baca Quran automatik ada kesalahan. Dalam tajuk ini pun kesalahan lazim bacaan dalam surah Fatihah kan. Kesalahan pun ulama bahaskan. Kesalahan bacaan dalam kitab tajwid dipanggilkan di sisi ulama qura al-lahn. Al-lahn ataupun al-lahnu lah. Al-lahn, mudah dia. Kesalahan. Dia pun bagi kepada dua juga. Al-lahnul jali, al-lahnul khafi. Maksudnya kesalahan lahnul jali ni kesalahan yang jelas. Yang jelas. Yang kedua lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Lahnul jali itu kesalahan yang menyebabkan jelas. Tuan-tuan kena ingat lahnul jali ni dua. Yang mengubah huruf dan mengubah baris. Dia sama ada dia ubah, dia tambah, dia tukar, dia kurang. Ada dua ni lah. Baris tu dia tambah, baris dia kurang. Contoh dia yang surah Fatihah kan, dia baca bismillah, sepatut dia baris bawah bi, dia baca basmallah. Itulah, itulah lahnul jali dia tu. Itu hukum tuan-tuan. Itu bahayalah. Timun. Maksud dia kesalahan yang jelas. Yang kedua lahnul khafi pula. Lahnul khafi tu kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Maksud dia tak cukup mat, kecuali mat asliah, dia tak cukup mat. Lepas tu ikhfa dia kurang dan sebagainya lah. Okey. Teori dah power, amali kena perbaiki. Ustaz selalu tolong je. Okey, betul-betul. InsyaAllah Ustaz tolong. Ustaz sentiasa cuba berusaha untuk menolong semua yang bersemangat untuk membaca Quran. Okey. Ini kena respon sikit
tajwid amali dengan ilmi adik Masjid. Okey, sebelum jumpa. Okey. Dalam kitab tajwid ada satu kitab kita panggil ulama yang kita katakan yang tahap imam lah dalam ilmu Quran dan qiraat ni. Dia panggil Ibnul Jazari. Cuba tulis tuan. Ibnul Jazari. Cuba tulis sikit Ibnul Jazari. Ibnul Jazari ni dia wafat tahun 833. Dia mengarang satu kitab Al-Muqaddimah Ibnul Jazari fima yajibu ala qari'il Quran ay ya'lamah. Dalam kitab tu dia tulis. Dia kata wal akhdhu bit tajwid hatmul lazim man lam yujawwidul qur'ani athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha min ulaina wasala. Maksud dia kata sesungguhnya membaca al-Quran secara bertajwid tu hatmul lazimun, benda yang wajib. Man lam yujawwidul Quran, siapa yang tak baca bertajwid fa huwa athimun, dia kata berdosa. Dia kata di sisi dia, tapi pecahan dia banyak kan tuan. Athimun li'annahu bihil ilahu anzala, kerana apa? Sebab sesungguhnya al-Quran itu diturunkan daripada Allah SWT. Dia turun daripada Allah SWT. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala, dan dia sampai kepada kita macam tu lah. Maksudnya bacaan tajwid tu malaikat Jibril ambil kepada Nabi, Nabi baca kepada sahabat-sahabat, sampailah kita sekarang ni, macam itulah bacaan dia. Sebab tu bacaan tajwid. Hari ni kita akan cuba sedaya upaya mana yang boleh kan. Kita akan cuba merungkai apa masalah kesalahan-kesalahan yang berada dalam surah Fatihah. Ada dua tuan-tuan. Kita dah beritahu dah, lahnul jali, lahnul khafi. Kesalahan yang kecil, kesalahan yang besar. Jelas ataupun tersembunyi. Saya biasa guna mudah kesalahan kecil dan kesalahan besar lah. Dia mudah nak perasan kan. Ini salah kocik je Ustaz. Ini salah besar. Macam tu lah lebih kurang. Okey, boleh tuan-tuan? Kita mula. Boleh kita mula Kita mula daripada ayat yang pertama. InsyaAllah saya akan fokuskan kepada lahnul jali je. Sebab lahnul jali yang kita katakan bahaya tadi tu. Lahnul jali, kesalahan yang jelas ataupun besar ni, yang kita katakan ada dua bab baris dengan bab Allahumma salli Muhammad, bab baris dengan bab harakat huruf. Sama ada tu tukar huruf, tertambah huruf ataupun mengurangkan huruf. Okey, boleh tuan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah tak ada kat sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, apa hukum baca a'udzubillah tuan? Cuba siapa yang tahu tu cuba tulis. Cuba tulis kat bawah tu, apa hukum baca a'udzubillah? Kan kalau saya beritahu jawapan kan macam apa pula kan? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ni ulama khilaf sama ada wajib baca ataupun baca ataupun sunat. Wajib ataupun sunat a'udzubillah ni. Cuma kat sini tak adalah. Berdasarkan faiza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Quran sebut faiza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apabila seorang nak baca Quran, mintalah isti'azah ataupun mintalah pertolongan daripada Allah SWT untuk menghindarkan daripada gangguan syaitan. Tapi auzubillah pun ada perbahasan dia, baca kuat ataupun baca perlahan. Itu nanti insya-Allah kalau ada kesempatan lain nanti kita akan bahaslah. Kita mula teruslah untuk ayat yang pertama ni. Bismillahirrahmanirrahim. Disebabkan kita katakan tadi paling baca Quran ni wajib, dan apabila kita solat yang paling kita ambil ihtimam lah, ambil berat. Bila kita solat, ulama kata la solah liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La solah, tidak akan dikira solat ataupun tak sahlah solat tu kalau seorang yang dia baca dia solat tapi dia tak baca Fatihah. Macam tu lagi so ni Ustaz, saya baca Fatihah Ustaz tapi tak tahulah betul ke tidak. Kan tak apa, ni kita belajar ni. Okey, ayat pertama tuan. Okey, kalau tengok ni ada 3 color warna merah. Warna merah ni. Warna merah ni
kebiasaan lah yang berlaku. Dia banyak lagi kesalahan tuan-tuan. Tapi kalau saya colour semua kan pening lah kepala pula kan. Nak tengok ni kan. Okey. Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama yang saya colourkan merah ni ba ni. Ba ni kadang-kadang apa masalah dia Ustaz? Huruf ba ni kebiasaan kita baca macam ni tau. Kita tertinggalkan huruf ba tu, gugurkan. Kita baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak membunyikan huruf itmamul harakah. Menyempurnakan harakat ba tu, kita tak turun. Bismillah. Itu. Apabila kita gugurkan huruf ni, masalah gugur huruf ni, bahaya tuan-tuan. Maksudnya takut termasuk dalam lahnul jali. Bukan takut, memang masuk lahnul jali lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ni millah ni, lam ni dia tebal lah kan. Nipis lah. Sebab sebelum dia beri bawah, jarang kita jumpa orang baca Bismillah. Tak ada je. Tapi tak tahulah kan. Kalau tuan-tuan jumpa, tapi saya jarang lah jumpa. Sebab saya tak colourkan tu. Tapi cuma dia kena masuk lah sabdu ni. Sabdu ni wajib juga. Sebab apabila kita baris tu kan, kita menggugurkan sabdu. Sabdu ni maksud dia ada dua huruf. Lam. Yang pertama tu mati, lam kedua tu baris. Kita tak masuk je, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tu gugur, bahaya. Lahnul jali. Kalau kita masuk, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang kedua. Saya fokus pada merah tuan. Kadang-kadang kita akan masuk dah sikit. Kita akan masuk sikit yang tak berwarna ni untuk saya terangkan sedikit. Yang kedua huruf ha ni. Huruf ha ni biasa tuan. Huruf ha. Ha ni keluar kat mana Ustaz? Betul kan? Keluar kat mana? Dia keluar kat tengah-tengah kerongkong ni. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u ni hamzah dengan alif. Thumma li wastihi fa'ainun ha'u. Ibnu Jazari sebut dalam matan dia. Thumma li wastihi fa'ainun ha'u. Tengah-tengah ni, kerongkong ni, ain dengan ha. Ha. Cuba tuan. Ha. Ada. Kalau tuan-tuan letak ni kat kerongkong tu, dia akan bergerak lah. Tengah ni. Ha. Kebiasaan orang tertukar jadi huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu dia keluar huruf ha. So dia termasuk dengan lahnul al-jali. Tu huruf yang kedua tuan-tuan. Sama juga dengan huruf yang ketiga ni. Huruf yang ketiga ni masuk kesalahan yang ketiga ni lah. Huruf ha juga. Kalau tuan-tuan balik latih, dia tuan-tuan huruf ni, bab huruf ni Imam Jazari sebut apa? إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. Mula-mula yang wajib kita belajar عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. Makhraj huruf, tempat keluar huruf tu dekat mana, dengan sifat dia. ليلفظوا بأفصح اللغات, untuk memfasihkan bacaan. Nanti tuan-tuan latihlah huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Him. Cuma yang ni pun bahaya juga tuan. Huruf ya ni, huruf mad ni, apabila kita gugurkan huruf mad ni, takut kita termasuk lahnul jali. Sebab kita gugurkan huruf mad. Kita baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Kita tak sepatutnya him. Him. Dua harakat paling kurang. Apa hukum kat sini? Mad arid lis sukun. Hafiz Abdul Malik, alhamdulillah Ustaz. Sahabat. Minta laluan tuan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita sambung Itu ayat yang pertama lah. Seterusnya, boleh tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra ni kena tebal, tafkhim. Hir-Rahman, ra. Fathul fam, buka mulut. Ra, tapi janganlah buka benar tuan-tuan. Bismillahirrahman. Itu terlampau buka, dia tengahan dia. Okey. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin.
sama juga. Yang saya mewarnakan warna merah ni huruf ha. Huruf yang sama, alhamdu lillahi rabbil alamin. Huruf ain ni pun bermasalah tuan-tuan. Ada sepupu-sepupu baca Quran lah, bukan semua. Tapi ada sepupu-sepupu dia tak boleh. Rabbil alamin, dia baca huruf hamzah. Rabbil alamin itu yang salah. Rabbil alamin itu yang betul. Cara tuan-tuan nak mahir, tuan-tuan kena buat dua-dua. Cara yang salah dengan cara betul. Barulah kita boleh bezakan. Boleh bezakan mana satu betul, mana satu yang salah. Okey. Boleh ikut Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma kadang-kadang huruf lam ni adalah separuh-separuh orang, separuh-separuh pembaca Al-Quran yang dilantunkan. Dia baca macam tu. Dia tak adalah termasuk dalam kesalahan yang menjelas ataupun besar tu, ada kesalahan yang kecil. Tapi kalau asyik kita jumpa kesalahan yang kecil-kecil lama jadi besar tuan-tuan. Sebab selelok dia cuba elakkan, latih mana yang termampu. Okey. Seterusnya kita bagi kita setengah jam ni 11.20 dah tuan. Okey, seterusnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang sama pada bismillah tadi. Ra ni kena tebal, ha ni keluar wasatul halqi, ma jangan mo. Itmamul harakah. Manir-Rahim. Nir-Rahim. Huruf ra pun kena masukkan. Ni kita dah bahas tadi. Cuma jaga huruf ya ni juga, huruf mat ni. Cuma apabila ba'da di hujung ni tuan, mim ar-rahim, contoh kan, alhamdulillahirabbil alamin, nun dengan mim ni. Nun dengan mim ni dia sifat dia ada satu sifat dia nama bainah. Wa baina rikhwin wasyadidul lil umar. Dalam matan lah, dan sifat tu dia sebut di antara rakhawah dengan syiddah ada satu sifat ada nama tawassut ataupun kita panggil bainiyah. Cuba tulis tawassut bainiyah. Maksud dia kita sebut mim tu ar-rahim, lin umar, lam nun ain mim ra. Dia punya huruf dia. Tuan-tuan jangan putihkan terlampau nafas. Ar-rahim. Jangan tertekan, jangan beri emergency. Dia terlepas sikit je. Ar-rahim. Ada dengar bunyi dengung dia. Wal gunnatun makhrajuhal khayshum. Maksud dia gunnah tu dikeluarkan hidung. Sebut tuan-tuan tutup hidung. Itu sebut na. Kan dia ada bergogar hidung kita tu kan. Ba. Sama juga huruf lain tak? Ba, la, ja. Tak ada. So hujung-hujung huruf mim dengan nun ni, tuan-tuan kalau berhenti, tuan-tuan ada bunyi gunnah sikit. Bukanlah ar-rahim. Taklah. Ar-rahim. Him. Macam tu. Okey, seterusnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okey. Maliki yaumiddin. Imran ajma'in. Makhraj ha dengan ain sama ke ustaz? Sama. Makhraj dia sama. Tempat keluar dia samalah. Tempat keluar dia. Thumma liwasti fa'ainun ha'u. Tengah-tengah. Sama. Imran Jema'in ni saja test ni. Kan? Okey, tak apa. Dia sambung. Maliki yaumiddin. Ayat yang keempat. Nanti kalau ada masa nanti saya akan tengoklah. Komen-komen tuan-tuan. Nanti saya akan cuba jawab. Okey. Maliki yaumiddin. Okey, saya colorkan warna merah huruf kaf ni. Sebab adalah separuh-separuh pembaca dia baca maliki yauqi, ada huruf qaf. Tak, ada huruf kaf. Maliki. Ma pun sama. Kena baris buka mulut, baris atas ma. Bukan ma ataupun mo, tak. Maliki yaumiddin. Huruf dal tuan-tuan. Ni saya merahkan ni sebab ada huruf ya ni. Huruf dal ni keluar kat mana? Huruf dal ni kebanyakan dia kita orang Melayu ni sebut ad. Kita letak hujung lidah ni kat langit kita sebenarnya. Ad. Macam tu kan. Sebenarnya dia kalau dalam ikut matan Ibn Jazari tu watta wadda wata minhu wa min ulyas thanaya. Maksud dia
Sepatut dia huruf ta, huruf da, huruf ta. Hujung lidah ni dia letak dekat pangkal gigi ni. Atas. Pangkal gusi. Tu tak. Ad.